Ada hantu di rumah kondo itu. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, kisah seram ini saya dapat daripada Kelab Cerita Hantu Malaysia. Cerita ni agak seram dan dia ada pengajarannya tersendiri. Jadi jangan buang masa lagi, jom kita dengar cerita seram ini. Kisahnya bermula oleh seorang pemuda sekitar umur 30-an. Dia bekerja di sebuah syarikat. Jadi sepanjang pandemik COVID-19 selama 2 tahun, dia bekerja dari rumah. Dan selepas COVID pun dia masih bekerja dari rumah kerana bosnya suka, kerana dia selalu siapkan kerjanya on time. Dan dia kalau ke pejabat pun seminggu sekali untuk meeting, mesyuarat di pejabatnya. So tidak ada masalah lah. Jadi dia gemar buat work from home di rumah sahaja. Dan dia sudah tinggal di kondo tu selama 6 tahun. Dan pemuda ni dia jenis tidak suka. Bukan tidak suka lah, dia tidak percaya dengan perkara-perkara mistik ni, ya, cerita hantu lah, jin lah, syaitan lah, apa-apalah yang berkaitan dengan mistik-mistik ni dia tidak percaya. Dan dia pun tidak minat melihat kisah-kisah seram, ya, cerita hantu dalam TV dia tidak minat. Dia lebih minat kepada rancangan hiburan dan lawak-lawak. Itu saja. Sehinggalah satu hari ada satu kejadian berlaku di rumah dia. Bermula apabila kunci rumahnya, kebiasaan apabila dia pulang ke rumah, kunci rumah tu dia ampai pula. Dia letak di atas meja. Ampai ni bahasa Sabah yang bermaksud letak. Dia letak di atas meja. Dan keesokan harinya bila dia nak cari kuncinya tu tidak ada. Ya, tapi kunci tu diletak semula di bakul tempat kunci yang selalu diletaknya lah, kunci kereta, kunci rumah, memang situlah dikumpulkan kunci. Tapi yang dia ingat kuncinya itu dia letak di meja. Tapi dia berfikiran positif, kemungkinan dia terlupa lah kan, terlupa yang dia letak sudah kunci itu di bakul. So dia abaikan. Jadi satu hari dia ni selalu membaca buku ketika berak dalam tandas. So selepas berak tu dia baca, dia letak buku tu di tempat yang pam tu lah, biasanya lah. Dan dia biarkan di situ sajalah. Tiba-tiba keesokan beberapa hari kemudian, buku tu hilang dan tersusun di rak buku. So dia pelik, dia cakap, aku ada baca lah buku dalam tandas ni. Kenapa buku ni boleh beralih ke rak buku? Dia berfikir, akukah yang kemas? Dan dia masih berfikiran positif, kemungkinan dia terlupa untuk letak. Dan ada beberapa lagi kejadian yang berlaku di mana selepas dia cuci pakaian, dia keringkan, dia spin, lepas dia spin kan kering tu, dia tidak lipat, dia ambil, dia letak dalam bakul. Kadang-kadang sampai penuh bakul tu baru dia lipat. Tapi guys, semenjak hari tu, selepas dia keringkan baju dia letak dalam bakul, apabila dia pulang kerja, pulang daripada meeting, baju-baju dalam bakul tu sudah berlipat. Dia terkejut. Bila aku lipat ni, dia cakap, dan lipatan pakaian tu seperti lipatan di kedai. Kemas, cantik. Dia berfikir, bila aku kemas, dia cakap kan, bila aku lipat baju. Di situ dia sudah mulai confused dan macam dia berfikir, dia cakap, aku melipat baju sampai aku lupa. Tapi yang peliknya, dia cakap, dia lipat baju, benda tu lipat baju, tersusun dan ikut warna. Dia cakap, pelik yang dia cakap. Dia cakap, mungkin aku kot lupa ke? Sebab dia cakap, aku ni ada juga upah. Dia cakap, pembantu rumah untuk kemas rumahnya seminggu sekali. Tapi kebelakangan ni dia tidak pernah panggil lagi pembantu rumah tu. Jadi dia berfikir, siapa yang kemas? Jadi dia tidak hirau. Mungkin aku kot yang lipat, tapi aku yang lupa. Dia cakap, masih lagi berfikiran. So sehingga satu hari, ketika dia pulang rumah sekali lagi, tiba-tiba di meja makannya ada makanan, ada nasi, ada lauk, ada sup.
So dia terkejut. Bila pula aku masak makanan kan, dia cakap. Dan bila dia pegang nasi tu masih panas. Ya, sup dan lauk tu masih panas, masih macam fresh lah. Dan dia tengok kucingnya, kucing yang kan dia tinggal dengan kucingnya sudah kekenyangan seperti diberi makanan mentah. Dan kucing tu tengah tidur. Kucingnya tu biasanya dia yang bagi makanan, tapi kucing tu tengah tidur. Dia cakap, siapa bagi makanan, siapa yang masak? Dan di situ dia fikir mungkin pembantu rumah yang diupahnya setiap minggu tu yang buat. Jadi dia pun call lah pembantu rumah tu. Dia pun telefon. Hello, Assalamualaikum Kak Ma. Terima kasihlah Kak Ma kerana sediakan makanan untuk saya dan beri makanan kepada kucing saya. Kak Ma tu pun cakap, mana ada aku ke rumah kau, dia cakap. Kak Ma sekarang ni tengah karantin, ya, kena COVID. Jadi tidak ada Kak Ma datang ke rumahmu. Lagipun macam mana Kak Ma nak datang ke rumahmu kalau kunci kau pegang? Jadi berfikir pemuda ni, betul juga dia cakap kan. Ya, Kak Ma dia cakap pergi ke rumah, dia cakap tak akan dia pergi ke rumah dengan kunci rumah dengan aku. So siapa dia cakap masak makanan tu? Ya, siapa yang mengemas rumahnya? Siapa yang mengemas buku? Siapa yang sapu rumahnya bersih? So dia macam confused. Dia cakap ada orang masuk. Dia yakin ada orang masuk dalam rumah, tapi dia sukar untuk komplain. Takkanlah dia call polis. Dia cakap, hello polis, rumah saya ada orang masuk. Dia kemas rumah saya, dia kemas buku saya, dia sapu lantai. Takkan saya buat report polis begitu? Mestilah polis gelak kan. Jadi dia berfikir, mau buat report polis pun macam tak logik. Dia cakap kan, orang masuk rumah pergi kemas rumah, bukan mencuri. Kalau aku ceritakan dengan kawan-kawanku, confirm orang ketawa, dia cakap kan. So dia sudah bingung. Dari bingung last dia cakap, abaikanlah. Dia cakap, lantaklah, kalau aku tak nak ganggu dia. Kalau dia mau buatlah, dia cakap. Yang penting jangan ganggu aku. Itu dia prinsip yang dia pegang lah. So dia abaikan. Berbulan-bulan juga perkara tersebut berlaku. Ya, rumahnya sentiasa kemas, bajunya sentiasa berlipat. Ya, kira macam ada pembantu rumah lah di rumah itu. Dia pun tidak hirau. Sehinggalah satu hari ketika dia membasuh baju. Dia ni jenis mesin basuh baju yang tutup, yang pub ni, yang tempat basuh, di sini tempat kering. Yang mesin basuh orang bujang lah. So dia pun letaklah bajunya dalam mesin basuh tu, kemudian letak sabun. Dan ketika dia tutup mesin basuhnya ni cermin. So di atas lampu tempat cuci pakaian ni menuju ke cermin tu. Jadi jelaslah nampak kan di cermin tu sinar mesin basuh tu. Dan bila dia pandang cermin mesin basuh tu, cermin penutup mesin basuh tu, dia nampak ada satu makhluk tengah bergayat di atas siling. Dia tengok, astagfirullahalazim, sampai terduduk ya pemuda tu. Ya astagfirullahalazim, apa yang aku nampak ni, cakap. Apa benda tu di atas siling kan? Kemudian dia tengok di atas siling rumah dia, tidak ada apa-apa. Jadi dia cuba cek sekali lagi di cermin mesin basuh tersebut. Dan bila dia cek, betul guys, dia nampak ada satu makhluk, ya, rambut panjang dan tengah melekat seperti seekor lipas di atas dinding siling dia. Dia pun yang, astagfirullahaladzim, apa yang aku nampak ni, cakap kan. Aku mimpi ke ni, dia cakap. Dan bila dia perhati betul-betul, muka makhluk tu tidak nampak kerana rambutnya panjang, tapi di celah-celahan rambut tu dia nampak mata makhluk tersebut berwarna merah dan sedang memandang dia. Dan bila dia perhati, dia cakap, ini apa benda ni, dia cakap. Kemudian makhluk tu merangkak menuju ke tempat, ingin turun ke bawah. Ya, pemuda tu apalagi terduduk, dia ambil dia punya beg kucing tu, dia ambil kucing dia, terus dia lari keluar daripada kondo tersebut dengan jantung yang berdebar-debar. Sebab dia terkejut dengan apa yang dia nampak. So dia lari terus menuju ke keretanya dengan jantung masih berdebar-debar. Kemudian dia segera call kawan dia. Dia cuba unlock handphone dia, tapi tangan dia menggeletar, ya. Menggeletar, dan dia cuba cek kalau benda tu ada ikut dia, ya. Dan bila saja unlock telefon dia terus telefon kawan dia, cakap, Mat, dia cakap, Mat, malam ni Mat aku tidur di rumah Mat.
Apa hal pula ni? Dia cakap, nanti aku di rumah Mat, aku cerita Mat, tolonglah Mat, malam ni aku tidur di rumah. Jadi kawan si Rahmat tu membenarkan ya pemuda itu untuk tidur di rumahnya. Dan sampai saja di rumah rakannya tu, dia macam yang orang yang tengah histeria, ketakutan, berceritakan dengan rakannya tu si Rahmat. Nasib baiklah bini si Rahmat tu tengah tidur nyenyak di dalam bilik. So si Rahmat pun dia cakap beginilah, esok pagi cakap kita jumpa mertuaku. Mertuaku ni boleh dikatakan ada ilmu lah, dia pakar dalam bidang ni. Jadi mertua kawannya ni si Rahmat ni profesor yang sudah pencen lah. So dia panggil Prop lah. Prop, dia ceritakan apa yang berlaku dalam rumahnya. Ya, dia cakap sering dikemas, bukunya satu sentiasa dikemas, baju dia sentiasa dilipat, rumahnya sentiasa bersih. Jadi Prop ni pun pelik, dia cakap ceritamu ni. Tak apa, dia cakap, sekarang juga kita pergi rumahmu. Ya. Jadi dia, pemuda tu, si Rahmat dan bapa mertuanya, 3 orang mereka menuju ke rumah. Dan sampai saja di kondo tersebut, pemuda tu lupa kunci rumahnya oleh kerana kelang kabut. So diorang buka dan masuk ke ruang tamu. Kemudian Prop tu pun minta satu besen air dalam besen lah, ya. Kemudian letakkan di tengah-tengah rumah mereka. So Prop tu pun bacalah doa apa-apa, doa 3 Qul Al-Fatihah. Kemudian dia suruh pemuda tu tengok, kau tengok dalam air ni, dia cakap, dan kau tengok siling melalui air ni. Bila pemuda tu tengok dalam baldi tu, dalam besen tu, dia tengok cermin dan dia nampak makhluk tu tengah melekat di atas siling. Dan bila dia tengok di atas siling tidak ada, tapi dalam air tu dia nampak jelas. Kemudian dia cakap, Prop, betul Prop, itulah benda yang Prop. Dia cakap, pelik juga melihat kenapa benda ni boleh ada di sini. Kemudian Prop tu tanya, kau ni ada belah khadam kah? Hantu khadam? Tiada Prop, saya tidak pernah mengamalkan ilmu-ilmu yang syirik ni. Jadi Prop tu cakap, cuba kau fikir apa benda yang kau buat sehingga dia boleh berada dalam rumahmu ni. Jadi pemuda tu fikir, apa? Dia cakap, aku tak tahulah. Kurang pastilah Prop. Dia cakap, cuba kau cari dulu. Dia cakap, mungkin ada benda yang masuk dalam rumahmu ni menyebabkan dia tinggal dalam rumahmu. So si pemuda tu pun buat sementara, dia hanya singgah sekejap saja di rumah tu untuk mandi apa semua. Kemudian dia keluar rumah tu dan tidak tidur di rumah tersebut. Okey. Jadi sementara dia pindah di rumah rakannya si Rahmat dulu, dia kemaslah barang-barangnya. Dan bila dia kemas, dia nampak ada satu bungkusan dari Shopee lah. Dari Shopee di dalam almari yang belum dia buka. Dan dia pelik, apa barang yang aku beli? Aku lupa lah, dia cakap. Dan bila dia cek, rupa-rupanya pakaian bandel yang pernah dia beli. So tanpa membuang masa, dia buka bungkusan Shopee tu. Dia buka, ada pakaian seluar jeans likoper dan baju kemeja. Dan dia tergerak hatilah untuk cek poket baju dan seluar jeans tersebut. Dan bila dia cek di poket seluar jeans tersebut, ada satu botol minyak kecil. Dan dalam botol tu ada sehelai rambut. Kemudian dia tunjukkan dengan kawan si Rahmat, Mat, kau tengok Mat, aku jumpa di poket jeans ni Mat. Si Rahmat, inilah bendanya ni. Inilah benda yang menyebabkan khadam tersebut masuk dalam rumah. Astagfirullahalazim. Jadi tanpa buang masa, dia terus bagi dengan mertua si Rahmat tu lah. Dan mertua si Rahmat tu dia cakap, dari mana kau dapat benda ni? Dan dia ceritakan, dia dapat daripada baju bandel. Dan si pemuda tu cuba hubungi tempat dia beli baju tu, tapi telefon syarikat yang jual pakaian bandel tu sudah tutup. So dia fikir, mungkinlah benda ni menyebabkan khadam tersebut tinggal di rumah. Sebab bila dia simpan benda tu dalam rumah, seolah-olah dia setuju untuk tinggal di rumah tersebut. So selepas dia bagi Prop tu pun hapuskan benda tu dan halau benda tu. Dan selepas itu pemuda tu tinggallah semula di rumah tersebut, walaupun dia masih dalam keadaan ragu-ragu. Namun dia cakap, selepas beberapa hari dia tinggal, sudah tidak ada gangguan lagi. Rumahnya sudah mulai bersepah.
tidak kemas, bajunya sudah tidak berlipat, bukunya sudah berhamburan. Tapi dia cakap, biarlah orangnya berhambur, pokoknya jangan tinggal ada aku tinggal dengan hantu, dia cakap. Dan dia cuba belajarlah untuk membersihkan rumah dan melipat baju. So guys, itulah dia kisah, ya, kisah seram seorang pemuda. Ya, jadi pengajarannya di sini, ya, berhati-hatilah kalau beli baju bundle, ya, baju second hand ni. Kalau boleh cek dulu poketnya dan pastikan tidak ada perkara-perkara syirik dalam baju berkenan, tidak ada tangkal apa semua. Kalau tidak, kejadian seperti pemuda ni boleh berlaku kepada anda. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.